Hakim Nazlan, sekali lagi tuan-tuan kantoi, kantoi kedapatan kerana sekali lagi beliau telah gagal untuk mengisytiharkan konflik kepentingan. Dan hari ini satu laporan polis telah dibuat oleh seorang lelaki bernama Chandran, anak lelaki Karuna Karen. Chandran hari ini telah membuat laporan polis selaku pengarah urusan syarikat Proling Marketing Sdn Bhd yang beralamat di Shah Alam, Selangor. Beliau telah membuat satu laporan ke atas Nazlan di mana Puan Yong Sin Min, dia kata satu laporan polis terhadap Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan Puan Yong Sin Min, peguam cara dan peguam bela daripada Tetuan Shok Lin dan Bo, serta terhadap Tetuan Shok Lin dan Bo yang beralamat di tingkat 20 M-Bank Group Building. Laporan polis ini dibuat berhubung dengan satu rayuan sivil di Mahkamah Rayuan Putrajaya, Malaysia, yang didaftarkan di bawah rayuan sivil nombor sekian-sekian-sekian, yang mana melibatkan syarikat saya. Syarikat ini Proling, Chandranya syarikat Proling Marketing Sdn Bhd sebagai responden dan OCBC Bank sebagai perayu. Saya percaya bahawa kedudukan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali sebagai salah seorang hakim di dalam kes rayuan tersebut mengandungi unsur konflik kepentingan, conflict of interest, di mana pada 11 hari bulan 10 tahun 2021, Yang Arif Rohana Abdul Malik, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, telah membenarkan permohonan saman syarikat saya terhadap OCBC. Syarikat Chandra ini dia saman OCBC. Lanjutan daripada itu, satu rayuan telah difailkan oleh pihak OCBC Bank melalui Tetuan Shok Lin dan Bok Ki di Mahkamah Rayuan. Pendengaran rayuan tersebut telah berlangsung pada 22 hari bulan 8 tahun 2022 dan 20 hari bulan 9 tahun 2022. Pada 30 hari bulan 1 2023, tuan-tuan, rayuan OCBC Bank telah dibenarkan. Hakim Nazlan dan hakim-hakim di Mahkamah Rayuan telah reverse keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Rayuan telah mengenepikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, di mana rayuan tersebut telah didengar di hadapan Yang Arif Datuk Has Zanah, Yang Arif Datuk Cik Muhammad Ruzima dan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Keputusan dan alasan penghakiman telah disediakan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Melalui maklumat yang saya perolehi, saya percaya terdapat satu konflik kepentingan terhadap kedudukan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan sebagai salah seorang hakim yang mendengar rayuan tersebut. Pihak kami telah mendapati bahawa Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan telah berkhidmat di Tetuan Shok Lin dan Bok pada tahun 1991 hingga 1993, tuan-tuan. Maknanya, saudara, hari ni Hakim Nazlan ni, tuan-tuan, dia gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest dia, di mana syarikat Shok Lin and Bo, Tetuan Shok Lin and Bo,
yang mewakili OCBC Bank ini adalah merupakan syarikat lama Hakim Nazlan itu sendiri. Dan peguam yang mewakili pihak OCBC adalah bos lama Nazlan. Jadi memang maknanya Nazlan ni memang tak pernah belajar melalui kesilapan dia, tuan-tuan. Terus menerus buat benda macam ini, tetapi malangnya saudara, tidak ada sebarang pendakwaan sebab dia dilindungi. Dalam tempoh masa yang sama juga, Puan Yong Sin Min yang mula berkhidmat di Tetuan Shok Lin and Bo semenjak 1985, beliau bertugas di pejabat beralamat di M-Bank tadi, kan? Beliau merupakan salah seorang rakan kongsi kanan firma pada tahun 1992 tersebut ketika Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan berkhidmat di sana. Justru Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan dan Puan Yong Sin Min pernah bekerja bersama-sama dan mempunyai hubungan persahabatan. Selain itu, Puan Yong Sin Min juga adalah peguam utama yang telah mengendalikan kes rayuan tersebut di hadapan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Walau bagaimanapun, Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan dan Puan Yong Sin Min tidak langsung mendedahkan perkara ini sebelum pendengaran rayuan tersebut dijalankan. Kegagalan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan mengecualikan dirinya daripada mendengar rayuan tersebut telah menimbulkan satu konflik kepentingan. Saudara. Oleh yang demikian, tujuan laporan polis ini dibuat adalah untuk siasatan lanjut pihak polis kerana saya yakin terdapat kebarangkalian yang tinggi bahawa penghakiman rayuan yang diberikan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bersikap berat sebelah, bias dan tidak adil yang mana jelas sekali memprejudiskan kedudukan syarikat saya. Maklumat terperinci akan diberikan ketika penyataan syarikat direkodkan kelak. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, ini laporan polis. Ini laporan polis yang telah dibuat oleh saudara Chandran. Laporan polis yang telah dibuat oleh saudara Chandran. Nampaknya saudara Hakim Nazlan ni tak pernah seri. Beliau pernah menjadi hakim, menjadi Head of Corporate Affairs Maybank dan Legal Counsel, juga merupakan Company Secretary Maybank dan juga merupakan General Counsel Maybank. Beliau antara pasukan yang telah mencadangkan penubuhan SRC dan beliau gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest beliau dalam kes Datuk Seri Najib. Disebabkan beliau dilindungi dan tidak diambil tindakan akibat daripada kegagalan beliau mengisytiharkan kepentingan peribadi dia, konflik kepentingan dia, maka sekali lagi tuan-tuan, beliau telah melakukan jenayah yang sama. Jadi saya minta tuan-tuan, kalau kita tengok kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Azalina Osman hari ini di Parlimen, beliau mengatakan bahawa siasatan ke atas Hakim Muhammad Nazlan sudah selesai dan ianya telah dihantar kepada Ketua Hakim Negara. Saya tak faham macam mana benda ni dihantar kepada Ketua Hakim Negara. Sebab kalau hantar kepada Ketua Hakim Negara, sudah pastilah saudara, tidak ada sebarang tindakan yang akan diambil kerana Hakim Nazlan ni juga boleh kita sifatkan sebagai protegi pihak tertentu. Dan juga Datuk Seri Azalina mengatakan bahawa dalam masa yang sama Peguam Negara juga mempunyai kuasa
untuk meneruskan pendakwaan ke atas Nazlan. Sama-samalah kita tengok tuan-tuan. Pening kepala kita tengok. Dah berapa kali kantoi pun masih selamat. I'm not sure what's going to happen to this country lah kalau macam ni punya keadaan, saudara. Dan amat menyedihkan kenyataan yang dikeluarkan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan. Jadi saya nak beritahu dengan kerajaan, minta tolong campur tangan, jangan biarkan peguam negara, ketua hakim negara terus menerus melindungi manusia bernama Nazlan. This is very wrong. You should interfere. Bukan interfere untuk campur tangan bagi melakukan kerosakan. Tidak. Tetapi campur tangan perlu dibuat untuk membetulkan kerosakan dan jenayah melindungi penjenayah. Ini kerajaan kena campur tangan. No compromise. Saya minta tolonglah. Saya minta kerajaan, kalau dah 2 kali dah penjenayah ni buat masalah ni, takkan kita nak biarkan lagi? Mana prinsip nobody is above the law? Tak ada. Macam mana pula tiba-tiba seorang penjenayah hanya semata-mata kerana dia seorang hakim, 2 kali dah dia buat kesilapan begini, buat salah jenayah begini, dia dilindungi. This is very wrong. Direction mana kita nak bawa negara ni? Kalau kita kata kita tidak mahu campur tangan, kita tidak mahu campur tangan dalam perkara ni, kerajaan mesti campur tangan. Kerana ini jelas menunjukkan bahawa seorang hakim telah 2 kali melakukan jenayah dan tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas dia. Macam mana kerajaan sanggup untuk membiarkan jenayah dilakukan oleh hakim, sedangkan nobody is above the law? Sedangkan yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Governor, mereka boleh dihadapkan di mahkamah khas. Kenapa special sangat hakim ni? Dia pun manusia. Dia pun melakukan kesilapan. Dan hari ini dah terang lagi bersuluh, dia melakukan kesilapan buat kali kedua. Dia lakukan kesilapan buat kali kedua. Takkan kita nak biarkan Jabatan Peguam Negara melindungi Nazlan sekali lagi. Saya harap kerajaan tolonglah buat sesuatu. Jangan rosakkan nama baik Badan Kehakiman, jangan rosakkan nama baik Jabatan Peguam Negara. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Untuk sesiapa yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 011-3595-4044. 011-3595-4044. Silakan. Okey tu. Bila menyentuh tadi tu, bila kerajaan kata kerajaan tidak campur tangan dalam hal perundangan tadi tu. Ya. Jadi tapi dalam hal-hal yang lain, kerajaan sibuk nak semak kontrak sana, semak nak cek ekonomi dan sebagainya. Tapi bab perundangan ni kenapa dia bagi alasan yang macam tu? Dia mesej dia betul. Mesej dia kita tidak mahu ada mesej dia ialah kita ada pemisahan kuasa. Okey, pemisahan kuasa tu ada. Maknanya badan eksekutif tidak akan campur dalam urusan badan legislatif dan juga badan kehakiman. Betul, mesej dia betul. Itu sebab mereka membuat kenyataan, Menteri Undang-Undang membuat kenyataan tidak campur. Namun hari ini berdasarkan laporan terkini,
laporan terkini ini menunjukkan bahawa akibat daripada perbuatan melindungi penjenayah bernama Nazlan ini, maka jenayah yang dilakukan oleh Nazlan dalam tidak mengisytiharkan dia punya conflict of interest dalam kes SRC International, menyebabkan dia mengulangi kesalahan ini buat kali kedua dalam kes yang melibatkan OCBC Bank. Jadi kena faham hari ini, kerajaan tidak boleh membiarkan nama baik pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim rosak hanya semata-mata kerana tidak ada sebarang tindakan daripada Ketua Hakim Negara dan juga Jabatan Pegawai Negara. Apa signal yang nak dihantar kepada rakyat? This is very crucial. Ini dah melampau sangat. Dah ada dah laporan polis yang kedua. Kalau laporan polis ini tidak betul, mereka tak berani main-main. Ini orang yang dah jelas dilindungi baik oleh Jabatan Pegawai Negara, begitu juga oleh institusi kehakiman. Sebab hari ini institusi kehakiman pun tak boleh putuskan sama ada Hakim Nazlan boleh dihadapkan untuk siasatan oleh pihak SPRM ataupun tidak. Perbicaraan berhubung sama ada dia ni boleh dihadapkan, boleh didakwa ataupun tidak, sedang menunggu keputusan daripada Badan Kehakiman. Maknanya prinsip yang nobody above the law tu tidak dilaksanakan dalam negara ini, kerana di dalam negara ini masih lagi Jabatan Kehakiman tidak boleh putuskan, Kementerian Kehakiman tidak boleh Badan Kehakiman tidak boleh putuskan sama ada Hakim Nazlan ini boleh disiasat, boleh didakwa ketika dia masih lagi memegang jawatan. Dan berlakulah kesalahan kali kedua. Jadi berapa lama dia ni nak terus dilindungi? Kalau kita tak cakap, siapa nak cakap? Siapa nak tegur Badan Kehakiman? Semua orang tahu ianya boleh menyebabkan kita ni dikenakan hina mahkamah. Tapi kalau kita tak tegur, orang akan pandang buruk kerajaan ni. Apa kerajaan ni buat? Nama kerajaan akan rosak. Dan UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan ini. So kita kena jaga integriti kerajaan ini, supaya jangan dilihat kerajaan ini membiarkan penjenayah berleluasa dan melindungi mereka, sehingga mereka boleh melakukan kesalahan yang sama buat kali kedua. So mesej yang dihantar kepada rakyat salah. Tidak sepatutnya berlaku begitu. Okey? Apa tujuan SPRM serahkan siasatan tu kepada Ketua Hakim tu untuk dibuat apa? Ya, itu ikut prosedur lah. Memanglah bila ada hakim melanggar Tata Etika Hakim 2009, maka perlu diberitahu kepada Ketua Hakim Negara. Sebab Ketua Hakim Negara ada kuasa untuk menggantung Hakim Nazlan. Untuk kesalahan dia yang pertama dulu, sehingga hari ini dia tidak diambil sebarang tindakan. Malah bila ada pihak membawa ke mahkamah mencabar keputusan siasatan pihak SPRM ke atas Hakim Nazlan, sehingga hari ini Ketua Hakim Negara Tengku Maimun masih lagi belum membuat keputusan sama ada hakim yang masih bertugas boleh disiasat ataupun tidak oleh pihak SPRM. Bila tak boleh buat keputusan sama ada hakim boleh disiasat oleh pihak SPRM ataupun tidak, ini bermakna kata-kata bahawa nobody above the law hanya tahyul, retorik.
Maknanya dalam Malaysia ini sudah ada satu undang-undang baru. No rulers are above the law. No politicians are above the law. But judges are above the law. That's the actual thing. Ini undang-undang baru. Okey? Ada lagi? Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa calon-calon BN akan kekal menggunakan lambang BN pada PIN akan datang. Apa komen Datuk? Okey. Pertama sekali saya mengalu-alukanlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional yang mengatakan bahawa calon Barisan Nasional akan kekal menggunakan lambang dacing. Cuma saya rasa sekarang ni, ini cadangan saya lah ke atas penambahbaikan yang perlu dibuat oleh Barisan Nasional. Saya rasa dah tiba masanya logo Barisan Nasional itu diubah sedikit. Kerana kita punya nama ni sudah diciplak oleh Perikatan Nasional. Kalau kita masuk pilihan raya, ada setengah orang dia dah tertanam dalam kepala dia Barisan Nasional, Barisan Nasional. So bila dia pergi ke kertas mengundi, dia tengok ada perkataan Perikatan Nasional. Ada tendensi setengah-setengah orang tu dia pangkah. Terutamanya orang muda. Orang lama ni tak ada masalah. Dia tahu Barisan Nasional logonya dacing. Dia tahu Barisan Nasional logonya dacing. Tetapi bila dia orang muda ni, dia nampak Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dia pun kadang-kadang confused. Last kali dia undi Perikatan Nasional. Jadi saya cadangkan kepada pihak parti Barisan Nasional, di bawah logo dacing itu ditulis perkataan Barisan Nasional. Itu lebih baik. Jadi kena buat amendment, maknanya tukar lambang parti itu, tambah perkataan di dacing itu tu, bawah tu letak Barisan Nasional. Ini untuk memudahkan orang faham bahawa itulah logo parti kita, dan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional tak sama. Confusion ini mungkin bagi kita takkanlah orang tak faham kan. Bagi orang lama tak ada masalah, mereka dah sebati dengan dacing. Tapi bagi orang baru mungkin mereka boleh confuse. So selain daripada logo BN tu, bawah dia tu letaklah Barisan Nasional. Ini kena mohon lah, maknanya kena buat pindaan perlembagaan apa semua. Kita minta komen sikit. Gambar, ada gambar-gambar lucah anak RPK di-viralkan. Apa komen tu? Saya nak beritahu lah, saya ni mengenali RPK lama juga. Dan sepanjang pengenalan saya kenal RPK dan Sarah ni tak pernah kurus macam dalam gambar. Memang dia cabi daripada dulu. So saya tahu mungkin ramai tak selesa dia bertanding Puteri UMNO kan. Tapi janganlah buat fitnah macam tu. Itu je lah. Bukan gambar tu edit. Itu bukan gambar dia. Kalau tengok, aku tengok gambar tu dekat pun ada beza lah. Hidung hidung Sarah tu kembang kek. Hidung budak tu macam, aku tengok macam pondan pun ada. Ada tattoo lagi kan. Bukan. Itu bukan dia. Bukan edit dan bukan muka dia. Beza. Mungkin si Iras tapi bukan dia lah. Sarah pun tak pernah kurus macam tu. Cukuplah, janganlah main politik-politik murahan macam tu lah kan. Kalau kau benci macam mana bapak dia ni, jangan kau babitkan anak dia. Okey? Ya. Arman kata pertuduhan ini adalah
yang lebih kepada untuk tidak membenarkan dia bertanding tu? Pertuduhan? Bukan masalah dia, siapa suruh dia bagi duit, betul ke? Saya boleh tambah sikit tu soalan tu. Sebab ada blogger yang tak faham kenapa dia dipanggil oleh lembaga disiplin. Yang bagi tahu dia dipanggil ni sebab dia sabotaj parti. So mungkin Datuk boleh bagi pencerahan. Okey, dia ada dua perkara lah. Aku tengok press conference yang dibuat oleh UMNO bahagian Subang, daripada press conference yang dibuat oleh UMNO bahagian Subang tu, dia kata Datuk Arman ini berhadapan dengan Jawatankuasa Disiplin Parti. Pertama, kerana langgar disiplin parti, dan yang kedua kerana tidak sehaluan dengan kepimpinan parti. Ini satu fitnah. Kalau tak sehaluan dengan kepimpinan parti, Hasni Muhammad tak sehaluan dengan kepimpinan parti. Joe Ghani pun boleh dikira macam tak sehaluan dengan kepimpinan parti juga, kan? Dengan kenyataan dia. Bera pun sama juga, tak sehaluan dengan kepimpinan parti. Tak ada pun dia ambil tindakan oleh Jawatankuasa Disiplin. It is okay for you untuk tidak sehaluan dengan kepimpinan parti. Tak salah to be the first. Tak ada halangan. Berbeza pendapat tak ada masalah. Tetapi kalau kau bagi duit, kedapatan, masalah yang kau bagi duit tu, orang tu buat laporan Jawatankuasa Disiplin. So itu dah melanggar disiplin parti dan tata etika pemilihan. Dah melanggar tata etika pemilihan. So nak buat macam mana? Dia juga menyatakan bahawa dia sekarang dah jumpa dengan Jawatankuasa Disiplin dan dibenarkan untuk bertanding. Ya, dia dibenarkan untuk bertanding. Betul. Mana tiada tindakan disiplin kata dia. Bukan, ini hari dia baru dipanggil untuk bagi keterangan. Bukan hari ini jatuh hukuman, kan? Hari ini dia dipanggil untuk bagi keterangan. Selepas dia bagi keterangan, selepas orang lain, saksi-saksi lain yang terima duit daripada dia bagi keterangan, selepas tu nanti Jawatankuasa Disiplin Parti yang akan membuat keputusan. Bukan MT MT dah tak ada mesyuarat lagi dah. MT dah tak ada mesyuarat lagi lepas ni. Lepas ini keputusan Jawatankuasa Disiplin Parti. MT dah tak ada kuasa sebab kita dah masuk tarikh pemilihan. Nanti dibubarkan tu. Ini budak-budak dia cakap dia menawarkan diri pun belum. Isi borang pun belum, kan? Jadi macam mana dia boleh diambil tindakan disiplin? Memang betul lah dia tak isi borang, kan? Memang betul lah dia belum masuk tempoh. Dia katalah belum masuk tempoh pemilihan. Dia cakap, budak-budak dia yang buat press conference tu cakap. Tapi pertama sekali, tempoh kempen tu bila? Tempoh kempen tu bermula 1 hari bulan Februari. 31 bulan Januari tu, aku ada buat satu video menjawab siapa tanya pasal Arman tu. Arman kata dia nak menentang kemungkaran. Ya. Nasib baik kita buat 31 Januari. So tak salah. Sebab Jawatankuasa Pemilihan memutuskan tarikh kempen ialah di antara 1 Februari hingga 19 Mac. Tempoh pemilihan 18 tu dah habis dah. Tapi dia sampai 19 Mac tu dikira masih lagi berkuat kuasa tempoh kempen. Maknanya undang-undang tata etika ni sudah berkuat kuasa daripada 1 Februari. Bukan isi borang baru dikuat kuasa. Tidak. Jangan ingat orang lain ni bodoh. Yang keduanya,
Kalaulah dia ni belum isi borang, kan? Dia dah isytiharkan belum? Dia dah isytiharkan. Betul tak? Dah ada hashtag Arman for Ketua Pemuda, kan? Hebatkan pemuda, hashtag dia. Semua dah berjalan. Dia sudah announce dia bertanding Ketua Pemuda. Okey? Kemudian dia bagi duit tu untuk apa? Dia bagi duit tu untuk apa? Kalau dia bagi duit kepada Puteri UMNO, boleh tak dia ambil tindakan disiplin? Tak boleh. Kalau dia bagi duit kepada Makcik Bedah, boleh tak dia ambil tindakan disiplin? Tak boleh. Sebab apa? Aku saja nak bagi. Sebenarnya salah juga kalau dia bertanding MT, kan? Tetapi disebabkan Makcik Bedah, Puteri UMNO tak boleh mengundi dia sebagai Ketua Pemuda, maka tak salah. Bukan tak salah lah sebenarnya. Tempoh 1 Februari sampai berapa bulan? 19 Mac. Memang tak boleh bagi duit. Memang tak boleh bagi duit. Tapi masalahnya, dia bagi tu kepada pemuda. Dan dia bagi pakai tangan sendiri. Jadi janganlah kata orang nak halang dia daripada bertanding. Kan? Aku rasa Asmuni tak takut dengan dia tu. Kan? Asmuni dah tarik diri sekarang ni apa? Dr. Akmal. Dia juga cakap tu. Dia kata nak jadi calon untuk Ketua Pemuda UMNO Malaysia, jangan jadi calon yang ditaja ataupun diarahkan oleh pemimpin, pimpinan tertinggi. Ya. Apa komen tu? Komen dia? Aku setuju sikit lah apa dia cakap tu, kan? Jadi jangan jadi calon yang ditaja oleh Ismail Sabri. Tetapi kita ada presiden kita. Kalau aku boleh ikut aku punya nafsu, memang aku lawan Arman ni. Betul tak? Kalau kau ni ada budi bahasa, engkau pun ahli majlis kerja tertinggi UMNO yang dilantik. Betul tak? Dia kalah dulu. Tak salah kalau engkau nak bertanding tu, kau minta dulu restu presiden. Kalau presiden restu, kau bertanding lah. Kalau presiden tak restu, engkau bertanding pun tak salah. Cuma orang akan kata tak ada budi bahasa budak ni. Itu je. Itu je. Jadi bagi aku simple je. Kalau orang nak minta restu, macam dia lah, dia nak pergi Ketua Pemuda, mestilah dia minta restu daripada Ismail Sabri, bos dia. Kan? Dia berani menafikan benda tu. So tak payahlah kalau kau pun nak bertanding, kau minta restu daripada bos kau. Kalau katalah Asmuni ke bertanding, dia minta restu daripada Dato' Zahid, apa salahnya? Nak minta restu je. Ada setengah orang restu tak restu, dia langgar je. Betul tak? Tak salah. Selagi kita bayar RM1, kita ada lesen, cukup syarat, cukup haul, bertanding. Satu kelebihan lah. Ini satu benda lah aku nak minta, parti kena ubah benda ni. Ini orang-orang muda yang nak masuk bertanding, dia ada syarat. Dan syarat ini ada dalam Perlembagaan UMNO. Syarat ini ada dalam Perlembagaan UMNO, di mana tolonglah jangan telefon time. Di mana seseorang yang nak bertanding, mesti 3 tahun dah jadi ahli UMNO. Benda ni tak bagus untuk parti kita. Sepatutnya siapa juga yang nak bertanding, kita welcome. So haraplah parti di masa akan datang, kalau perlu buat pindaan perlembagaan, buanglah benda ni. Buanglah. Siapa nak bertanding, masuk. Kemudian orang yang dah taubat, kena pecat apa semua segala macam ni, memang betul lah aku dah terlepas. Betul lah.
Tetapi contohnya, kalau itu hari aku tidak dibatalkan pemecatan, kalau aku punya pemecatan tidak dibatalkan, pemilihan kali ini tak cukup 3 tahun, tak boleh bertanding. Pemilihan yang akan datang tu, nak bertanding MT, tak boleh. Mesti nak bertanding MT tu, mesti pernah jadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian 1 penggal. Maknanya aku kena tunggu lepas pilihan raya umum yang ke-17 baru boleh bertanding. 11 tahun kena tunggu baru boleh bertanding MT balik. Jadi kalau orang fikir benda ni dengan kita menyukarkan orang nak kembali bersama dengan kita, maka orang akan menjauhi parti kita. So hapuskanlah benda-benda yang macam ni. Betul, kita kena pastikan orang tak boleh langgar jawatan presiden timbalan sesuka hati. Kita tak nak ada orang nak populariti, bertanding ketua pemuda Malaysia, ketua wanita. Okey, untuk jawatan utama ni bolehlah kita letak syarat. Mesti pernah pegang jawatan 1 penggal ke apa. Okey, untuk jawatan presiden, timbalan, naib presiden, ketua sayap kan. Tapi kalau bertanding di peringkat bahagian, janganlah menyukarkan, permudahkan. Itu pada pandangan saya lah. Pandangan saya mungkin salah. Okey, ada lagi? Dalam pemilihan parti, kita dengar ada muka-muka lama yang nak buat comeback bertanding sebagai ketua wanita UMNO tu. Apa pandangan Datuk? Dia berdasarkan konsep kita tengok dalam PRU yang lepas, ramai muka-muka baru yang kita angkat jadi calon. And then untuk pemilihan ni ada muka-muka lama pula yang menawar diri untuk bertanding. Apa pandangan tu? Dia macam inilah. Kita parti ni, wanita ni ada 2. Satu Puteri UMNO. Puteri UMNO ni sampai umur 35 tahun. Jadi siapa yang wanita-wanita muda, dia boleh masuk Puteri UMNO. Tapi limit untuk wanita UMNO ni tak ada umur. Dan kebanyakan daripada wanita UMNO ni ialah kaum ibu. Kaum ibu. So selagi umur dia 60 ke 70 ke 80 ke, dia tetap wanita UMNO. Dia tetap wanita UMNO. Jadi had umur untuk wanita ni dia tidak ada limit. Dan apa ni, bagi saya dia bergantung kepada seseorang individu itu sendiri. Ada setengah orang umur dia baru 66 tahun, menggigil. Berucap pun 5 minit habis. 5 minit tak boleh tahan berdiri lama. Ada setengah orang umur dia 70, 80, dia steady. Kalau tengok Mahathir tu, dah 97, 93 dia boleh jadi Perdana Menteri lagi, masih sihat lagi. Jadi dia bergantung pada individu. Certain people umur dia 60 ni, dia dah mula otak dia tumpul. Dia dah tak apa ni, pemikiran dia dah tak sharp, dah tak bernas, selalu lupa kan, dia amnesia. Lupa-lupa ingat kan. Tapi kalau tengok Kak Ijat ni, dia masih agresif, masih apa ni, bak kata orang tu pemikiran masih tajam kan. Jadi kalau dia nak menawarkan ni, tak ada masalah. Itu masih lagi dalam pemilihan parti tu, sehingga hari ini hanya ada 1 calon untuk bertanding jawatan presiden dalam mendukung kita punya timbalan presiden dan presiden lah, untuk memacu UMNO. Siapa yang NIC? Dekat ni yang kita Datuk Mahathir Khalid. Wah, Datuk Mahathir. Siapa lagi calon yang berwibawa yang Datuk rasa boleh bantu timbalan presiden dan presiden untuk memacu? Calon yang berwibawa kat dalam UMNO ni tak ada. Yang ada dalam bersatu, Wan Saiful, Wan Jana Wibawa. Sebenarnya dalam
UMNO ni banyak. Ni gurau. Dalam UMNO ni ada banyak calon-calon yang berwibawa. Tapi macam saya cakap lah, kalau boleh saya nak lihat parti ni, kalau boleh ada menyediakan pelapis. Jadi Presiden dah 70, Timbalan Presiden dah 66 kan. Jadi kita kalau boleh geng 60 satu orang, geng 50 satu orang, geng 40 lebih satu orang. Jadi nampak parti ni mempersiapkan generasi pelapis kita. Itu pandangan saya lah kan. Mungkin orang tak pakai kita punya pandangan, tapi ni parti ni demokrasi, kita boleh bagi pandangan kita. Tetapi akhirnya siapa juga yang sebab kita ni sekarang ni berhadapan dengan ancaman musuh kan. Ada kemungkinan besar bila kita berhadapan dengan ancaman musuh ni, kita terpaksa letak orang yang ada kedudukan dalam kerajaan kan. Kita kena letak orang yang dihormati kan, senior sikit. Jadi ada kemungkinan besar lah hasrat saya untuk melihat elemen generasi pelapis itu di dalam pasukan yang akan diketengahkan untuk mengelak daripada kerusi naik presiden ini, dia ambil alih oleh pasukan-pasukan yang pro Perikatan Nasional kan. Mungkin sukar untuk berlaku lah. Mungkin last kali 3 lebih 60 ada kemungkinan besar. Okey? Ya. Hello. Ada lagi? Tadi tu. Pasal anak Raja Petra tu kan? Ya. Ada maklumat yang diterima bahawa anak Raja Petra ni bukan warga negara Malaysia. Dia warga negara UK tu. Jadi soalan dia, boleh ke dia bertanding dalam pemilihan tu? Dia warga negara Malaysia. Dia mungkin dui warga negara sebab dia lahir dekat UK ke apa benda ke kan. So dia dapatlah pasport sana. Macam Raja Petra dia dui warga negara. Tapi kalau ikut undang-undang Malaysia, kalau ikut undang-undang Malaysia dia kalau ikut undang-undang Malaysia dia tak boleh dui warga negara. Jadi macam mana tu? Boleh ke dia bertanding? Setakat ini tak ada orang yang revoke dia punya pasport, dia masih boleh bertanding. Tak salah. Salah ni bila kedapatan dia. Okey? Ada lagi? Satu lagi tu. Tun Faisal tu. Pemilihan UMNO ni hidup lagi dia. Dia nak bertanding apa? Cuba tanya Tun Faisal tu. Dia bertanding apa? Hari-hari dia baru letup sekarang. Alah, kita tak boleh layan lah. Dia kata pemilihan UMNO ni perlu ditangguh dulu sementara tunggu ROS punya keputusan. Macam mana? Beritahu dengan dia, bila dia jadi Presiden UMNO nanti, dia boleh tangguh seberapa lama yang dia suka. Buat masa ini, pemilihan UMNO akan berjalan seperti biasa pada 11 untuk pemuda, wanita dan puteri, dan juga pada 18 Mac untuk pusat dan juga bahagian-bahagian. Okey? Ada lagi? Okey tu, ucapan H2O tu. Ya. Masa majlis ramah masa Parlimen cenderung Sabtu lepas. Tetapi video ni baru dibuat naik dalam 2-3 hari lepas lah. Dia fikir panjang tu baru so, dia tapi dia ucapan tu hanyalah dia memberikan sebab kepada kenapa dia tak nak buat rayuan terhadap penggantungan dia. Sebab yang pertama, dia tak tahu sebab dia digantung. Yang kedua, penggantungan dia tak mengikut proses yang betul. Yang ketiga, dia nak buat salah satu. Yang pertama, dia tak tahu sebab dia digantung tu. Pertama sekali, dia tak nak buat rayuan. Jadi, ahli UMNO boleh menilai. Kalau orang tu betul-betul sayang keahlian dia, bila dia sama ada dia ni bersalah ke dia tak bersalah, dia akan merayu. Betul tak? Kalau dia tak bersalah, maka dia merayu. Dalam tu dia beritahu bahawa dia tak bersalah. Nyatakanlah. Kan? Sebab bila kita digantung, bila kita dipecat,
parti akan hantar surat. Susah Agung UMNO akan hantar surat. Di situ, di surat itu dinyatakan di bawah perkara berapa perlembagaan kita telah langgar. Saya dapat buruk-buruk Anwar Musa ni, dia hantar surat pada saya, beritahu saya didapati tidak berkata benar. Sebab saya kata mereka nak kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata saya tidak berkata benar. Tak apalah, kan? Dia kata saya tidak berkata benar. Walaupun saya tahu saya berkata benar, kan? Perancangan nak kerjasama dengan Mahathir itu memang wujud, tapi saya minta maaf. 8 kali saya minta maaf. 8 kali saya minta maaf. Untuk dapat pembatalan, dah dapat jadi ahli biasa, lepas tu saya mohon lagi. Berapa? 2 ke 3 surat saya hantar untuk dapat pembatalan. Alhamdulillah. 8 campur 2 ke campur 3. 11 surat saya hantar. Last sekali saya dapat juga. Betul tak? Jadi kalau dia betul-betul sayang pada parti dan tak ada perancangan nak menukar parti, maka merayulah. Tapi kalau hati dia, dulu kita tahu keahlian dia dalam UMNO, kiblat dia, walak dia kepada Presiden Bersatu, kan? Hati dia dengan Presiden Bersatu. Sekarang ni bila dia cakap macam tu, kita dah tahulah bukan hanya keahlian dia dah tak ada lagi dalam UMNO. Dia kalau boleh, hati pun dah tak ada dalam UMNO. Maknanya dia kalau boleh, keahlian pun dia nak belah sana. Dalam arti kata lain, kalau boleh pecatlah aku. Jadi aku boleh bawa sekali dengan kursi Parlimen Semberong tu pergi ke Bersatu. Jadi orang macam ni biarkan dia, jangan pecat dia, biar gantung saja. Biar dia jadi kokang mati berangan. Dia nak pergi sana tak boleh sebab kursi dia akan hilang. Kalau kursi hilang, dia boleh bertanding balik. Mungkin setakat 50 juta Muhyiddin boleh bagi dia 50 juta. Tak apa, kau hilang kursi kau ni, kau bertanding balik semula. Aku sponsor kau punya kempen pilihan raya kecil. Tapi kalau dia hilang kursi dia, dia tak boleh bertanding. Satu penggal. Ini kena faham. Lepas tu apa dia cakap lagi? Dia tak tahu sebab kenapa dia digantung. Kita pun dah ulas dalam benda ni. Masa Perhimpunan Agung itu hari, kita dah ulas. Sebab dia tak tahu apa salah dia. Salah dia pertama, kita dah buat laporan disiplin yang dulu. Bila dia menghasut 16 orang ahli parlimen lompat bersatu. Satu kesalahan. Dia menghasut kepimpinan UMNO Sabah lompat ke Bersatu. 2 kesalahan. Ada seorang lagi. Salah seorang bertaraf naik presiden. Dia hasut untuk bersama dia menyertai Bersatu. 1 kesalahan lagi. Dia offer Tun Mahathir untuk merepair ataupun membaik pulih hubungan antara Malaysia dengan Saudi. Sedangkan Mahathir tu Pakatan Harapan ketika tu musuh kita. Itu pun boleh kira kesalahan yang keempat. Kesalahan kelima, selepas pilihan raya, dia tanda tangan aku janji memberikan sokongan SD kepada Muhyiddin Yassin. Itu kesalahan yang kelima. Kesalahan keenam, dia pula menghasut orang yang lain untuk bersama dengan Muhyiddin bagi SD. Itu dah kesalahan keenam. So kalau dia tak faham lagi apa kesalahan dia, kita dah ulang banyak kali kan. Dia sebenarnya bukan tak faham, dia buat tak faham. Okey. So selain daripada itu, dia bagi tahu lah pengantingan dia tak ikut proses rayuan tu. Okey lah, dia sebagai seorang peguam, dia tahu di dalam perlembagaan UMNO ini, perkara 10 dalam kurangan 6 kuasa untuk melucutkan keahlian menggantung adalah kuasa Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Sama ada perlu dipanggil dia ataupun tidak oleh lembaga disiplin, itu tak penting. Itu hanya sebuah badan yang facilitate
Majlis Kerja Tertinggi UMNO. So Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kalau dia tak ada sebab pun, dia boleh pecat kau. Sebab ada klausa ketika ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, badan tertinggi membuat keputusan adalah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Kau nak cabar kat mahkamah, boleh, tak ada masalah. Tapi kau akan hilang kau punya keahlian automatik. Bawa lah. Kan? Si Tuan Faizal punya temerang, dia kata aku nak saman. Sedangkan aku banyak kali sebut aku boleh saman. Tapi buat apa aku nak saman parti aku sendiri? Itu yang aku sebut banyak kali. Kalau buka balik aku punya video lama-lama tu, banyak kali aku cakap, kalau nak ikutkan, bila Syahidan Kasim angkat tangan, dia bukan MT. Dia tak boleh, tak ada kuasa, tak ada hak untuk mengundi. Kalau aku bawa pergi mahkamah, aku boleh bawa pergi mahkamah. Tapi takkan kita nak bawa heret parti kita ke mahkamah. Itu yang aku cakap. Dia kata aku cakap dengan dia ketika main golf nak saman. Si kencing je. Dia ni sama-sama kencing dengan Petra ni. Dia mereka benda yang tak ada. Ini manusia memang tak ada prinsip. Bila kita kalah pilihan raya, dia boleh defend Pakatan Harapan ketika tu. Aku tanya dia, apa kau buat ni? Engkau selama hari ni jasa, engkau mempertahankan Kerajaan Barisan Nasional. Tiba-tiba engkau defend. Dia kata, aku ni defend government of the day. Aku buat bukan untuk aku buat untuk kaki tangan aku. Aku cakap dengan dia, kau ingat engkau defend kerajaan ni, dia orang akan kekalkan kau orang. Apa bodohnya punya ni kan. Memang betul lepas tu Mahathir tutup jasa tu. Sampai sekarang budak-budak jasa tak ada kerja. Adalah yang mana yang sudah lebih 15 tahun diserapkan ke Jabatan Penerangan apa semua kan. Ada yang duduk kat MKN. Yang mana yang bawah 15 tahun semua hilang kerja, kaki tangan kontrak. Ini Tuan Faizal. Sama juga bila kita dalam ni kan, dia kuat nombor. Dia kuat nombor. Okey? Ada lagi? Last point ni dia kata kalau dia merayu ni seolah-olah dia memang salah. So dia tak nak merayu kan. Siapa? H2O tu. H2O. Dia punya last point dia lah. Dia macam ni. Dia dah kena gantung 6 tahun. Kalau dia tak buat layuan, 6 tahun lagi dia akan diterima sebagai ahli UMNO. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, yang sekarang ni dia sedang buat. Dia sedang pasang orang dia di setiap bahagian, wanita, pemuda, puteri, kan? Untuk lawan dan menguasai parti. Bila geng dia orang ni dapat menang jawatan naib presiden, dapat menang MT UMNO, dapat menang ketua pemuda UMNO, ketua wanita UMNO, ketua puteri UMNO, maka apa akan berlaku? Suara majoriti MKT tu. Mereka akan ada majoriti dalam MKT, mereka boleh tendang keluar presiden dan timbalan, dan mereka ambil alih parti. Bila dia ambil alih parti, mesyuarat MT selepas tu, mereka batalkanlah pemecatan ke atas KJ, ke atas Anwar Musa, ke atas Norma. Mereka batalkanlah penggantungan ke atas Hishamuddin, siapa lagi? Maulizan, Syaril Hamdan. Itulah, itu yang dia nak buat. Dan mereka boleh bawa UMNO ni untuk jadi kuda tunggangan Perikatan Nasional balik. Adakah ini salah? Tak salah. Mereka ada hak untuk bawa parti ni pergi ke Perikatan Nasional. Cuma kalau kita pergi ke Perikatan Nasional, masa depan UMNO akan hancur. 26 kursi yang UMNO bertanding sekarang ni, itu je lah yang UMNO boleh bertanding. 74 kursi yang Perikatan Nasional bertanding, menang,
satu pun UMNO tak boleh bertanding. Kursi yang PKR menang kawasan Melayu ini akan diagih-agihkan antara Bersatu, PAS ataupun UMNO. Habis kuat UMNO boleh dapat 5 lagi. 5 campur dengan 26, 31. UMNO ada 191 bahagian. Tolak 31, 160 bahagian lagi ni nak buat apa? Tutup. Kan? Itu sebab kita ada sebab kenapa kita bersama dengan Pakatan Harapan dan bukan bersama dengan Bersatu dan PAS. Untuk masa depan UMNO, lebih baik kita bersama dengan Pakatan Harapan. DAP tak bertanding kawasan Melayu. Kalau ada pun yang bertanding kawasan Melayu, PKR dan juga Amanah. Dan PKR rata-rata mereka pergi ke kawasan yang bak kata orang tu urban areas. Kawasan-kawasan yang lain yang PKR tak menang, UMNO tak menang, PH ni Amanah pun tak menang. Kita akan tengok siapa nombor 2. Nombor 1 dah tentu-tentu PN. Nombor 2 tu siapa? Dan kalau ikut calculation sekarang ni, kebanyakan nombor 2 ialah BN. Maknanya peluang BN untuk bertanding banyak kursi lebih cerah kalau bersama dengan PH. Jelas Jelas. Okey. Tu minta komen ni sikit. Ada gerakan untuk menjatuhkan orang-orang presiden sedang aktif dijalankan. Apa komen tu? Itulah yang kita bercakapkan setiap hari. Kita dah cakap banyak hari dah ni, benda ni. Memang diorang ni sedang funding orang-orang di peringkat bahagian, pemuda, puteri untuk kuasai bahagian supaya last kali mereka juga menguasai di peringkat nasional. Tujuan dia macam tadi tak? Untuk pastikan geng-geng yang dah kena pecat, kena gantung dapat dibawa masuk balik dan supaya parti ni boleh ditukar arah meletak kerjasama dengan Bersatu dan PAS, bukan bersama dengan Pakatan Harapan. Okey? Betul. Hari ni itulah pasal soalan bocor SPM tu. Boleh bocor lagi tu. Ingatkan kertas pertuduhan je bocor. Ingatkan laporan siasatan SPRM ke atas Nazlan je bocor. SPM punya pun bocor juga. Sian. Nyaya budak-budak yang ambil SPM. Saya tak ada komen lah. Ini